Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurihani Sanini binti Muhammad Syamri, nombor metrik 052426. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk hadis kita yang ke-13, iaitu Ikhwatu al-Iman wa Islam. Kitab hadis muka surat 89 dan terjemahan muka surat 139. Okey. Hadis An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Riwayat Bukhari wa Muslim. Maksud daripada hadis ni ialah daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Baginda bersabda, seseorang kamu tidak benar-benar beriman sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Maksud dia, hadis kat sini dia kata seseorang manusia tu tidak benar-benar beriman kepada Allah selagi mana dia tu tidak mengasihi saudaranya. Saudara tu macam umat Islam, adik-adik dia, kakak-kakak dia, macam mana dia tu sayang kat diri dia. Macam itulah. Okey, sekarang kita terus dengan ahamiyatahu al-hadis, iaitu kepentingan hadis ini. Qala Nawawi rahimallahu ta'ala fi syarih as-sahih al-Muslim. Qala al-Imam al-Jalil Abu Abdullah bin Abi Zaid Imam al-Malakat bil Maghrib fil jama'atan adaba al-khairi yanfaru min arba'ata al-hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia kat sini, Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata dalam kitab Syarah Muslimnya bahawa Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abu Zaid, Imam Mazhab Maliki di Maghribi pada zamannya, telah berkata, himpunan peradaban baik adalah terpancar daripada empat hadis, iaitu yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhirah falyaqul khairan aw liyasmut. Maksud dia, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau dia diam sahaja. Maksud dia kat sini, kalau sesiapa itu beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka ia ni kena berkata, dia kena cakap yang baik-baik je, tak bolehlah cakap yang macam-macam buruk-buruk. Patut kalau dia tak tahu apa, dia diam je. Diam diri tu lebih baik daripada yang ni kan. Okey, seterusnya yang kedua, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Maksud dia, di antara tanda sempurnanya Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkenaan dengan dirinya. Maksud dia kat sini nak tengok sempurnanya Islam seseorang itu ialah dia meninggal sesuatu yang tidak berkenaan dengan dirinya. Macam diri dia tu macam benda yang Allah tak suka lah yang kita buat. Macam tu lah, dia tinggalkan semua tu. Okey, yang ketiga ialah la taqda. Maksud dia jangan marah. Jangan marah ni, kita tak boleh lah marah suka hati kita, marah dengan siapa-siapa pun. Okey, yang keempat, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maksud dia, tidak beriman seseorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi untuk saudaranya sesuatu yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Yang macam saya terangkan tadi, kata macam tak berimanlah seseorang tu daripada sehinggalah dia tu mengasihi saudaranya, mencintai adik-adik dia ke umat-umat Islam yang lain lah. Macam mana dia sayang diri dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Zahidah binti Said Muhammad Faris, nombor metrik 054020. Jadi saya akan teruskan dengan luwatul hadis. Jadi perkataan yang pertama, la yu'minu. Maksud dia tidak beriman. Al-iman al-kamil, maksud dia iman yang sempurna. Perkataan yang kedua, ahadukum, yang bermaksud seseorang daripada kamu.
min yad'i al-iman wal Islam minkum. Maksud dia, sesiapa dari kalangan kamu yang mendakwa beriman dan menganut agama Islam. Perkataan yang ketiga, li akhihi. Maksud dia untuk saudaranya. Al-muslimun wal muslimat wakila li akhihi al-insan. Maksudnya untuk saudaranya se-Islam, lelaki maupun perempuan. Ada pendapat mengatakan kepada saudaranya semanusia. Yang keempat, ma yuhibbu li nafsih. Maksudnya sesuatu yang dia kasih untuk dirinya. Mislu allazi ahabbah li nafsihi minal khair. Seperti kebaikan yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Okey, seterusnya fiqh al-hadis wa ma yurshidu ilaih. Yang pertama, tamasaka al-mujtama'i al-muslim wal mahabbati wal wuddu fih. Maksudnya keteguhan muhibbah dan saling berkasih sayang dalam masyarakat muslim. Yahdifu al-islamu an ya'isha an-nasu jami'an mutawadina wa mutahabina. Yas'a kullu faradan minhum fi maslahati jami' wa sa'adatil jami' hatta tasudal adalah. Maksudnya menjadi tujuan Islam supaya manusia dapat hidup dalam keadaan penuh mesra dan saling berkasih sayang. Setiap individu dalam masyarakat berusaha melaksanakan kebaikan untuk orang ramai dan melahirkan kebahagiaan sehingga keadilan dapat menguasai suasana. Maksudnya kat sini macam, yelah, kalau kita buat baik dengan orang akan buat baik dengan kita. So kat situ kita dapat melahirkan orang-orang yang baik. Okey, seterusnya, wala yatahaqqaqu zalik kulluhu illa iza arada kullu fardan fi al-mujtami' li ghairihi ma yuriduhu li nafsihi minal sa'adati wal khairi wal raha. Maksud dia, ini semua tidak tercapai kecuali apabila setiap individu dalam masyarakat berkeinginan agar orang lain dapat menikmati kebahagiaan, kebaikan dan kesenangan seperti yang diingini untuk dirinya. Waliza najadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarbitu zalik bil iman wa yaj'aluhu khaslatan min khisalihi. Maksudnya, oleh kerana itu kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan semua perkara tersebut dengan iman, bahkan baginda menjadikannya salah satu daripada sifat-sifat iman. Okey, sekian daripada saya. Okey, nama saya Nurul Ain Husin. Saya akan menerangkan poin yang seterusnya, iaitu poin nombor 2. Iman al-kamil. Maksudnya iman yang sempurna. In asalul iman yatahaqqaqu bitasdiqu al-qalbu al-jazam. Maksudnya, asalnya iman ini adalah pengakuan hati yang tegas. Wa iz'anahu li rububiyyatullah, iaitu ketundukannya kepada rububiyah Allah. Al-i'tiqad bi baqiyatu al-arkan, iaitu serta beriktikad dengan rukun-rukun yang lain. Wala yatawaffaqa aslul iman ala syai' su'zalik, iaitu tidak bergantung kepada yang lain melainkan dengan rukun-rukun iman. Okey, poin yang kedua, anna al-iman la tasahu jazuruhu fin nafsu. Dalam hadis ni, Nabi terang bahawa iman ni tidak bertunjang di dalam diri. Wala yatamakkun minal al-qalbu, iaitu tidak teguh di dalam hati. Iman kita ni tak teguh di dalam hati. Illa iza asbahu insan khair, dan tidak sempurna
dalam diri seseorang Muslim kecuali ba'idan an al-ananiyah wal haqad wal kirahiyatu wal hasad, melainkan bila dia jadi manusia yang lebih baik, iaitu menjauhkan dirinya dari sifat iri hati, benci dan hasad dengki. Wa mimma yahququ hadza al-kimal iman fi nafsi muslim, perkara apa yang menyempurnakan dalam diri seseorang Muslim. Okey, yang pertama, an yujibu li ghairihi minal khair wa fi'lu at-ta'at. Maksudnya kat sini, dia suka orang lain membuat kebaikan serta taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, poin yang kedua, an yajtahidu fi islahu ahihu muslim iza ra'a minhu taqsira fi wajibahu. Maksudnya kat sini, dia bersungguh-sungguh dalam melakukan islah terhadap sesama saudara Islam, dan apabila melihat saudara itu cuai kepada kewajipan. Bila dia melihat seseorang yang cuai kewajipan, dia akan menasihati sesama Muslim dan mengingati antara satu sama lain akan kewajipan mereka terhadap suruhan Allah. Okey, yang ketiga, ayyubadiru ila insaf ahihu muslim minan nafsih wa yuaddi ilaihi huquqahu. Maksudnya kat sini, dia bersegera dalam memberikan hak kepada saudara se-Islam dan menunaikan hak-hak yang sepatutnya yang ditunaikan. Okey, poin yang ketiga adalah samu al-muslim wa insani tahu. Maksudnya adalah ketinggian Muslim dan kemanusiaan. Okey, kita tengok. Min kimalul iman fi muslim an la yaqtasiru fi hubbu khairul li ghairuh. Maksudnya kat sini adalah tanda sempurnanya iman seseorang Muslim itu adalah bila dia tidak membataskan kasih kepada kebaikan dan benci keburukan terhadap orang lain. Maksudnya kat sini adalah dia sangat suka akan membuat kebaikan dan benci akan keburukan. Okey, yang kedua, fayajibul kafir an yuslimu wa yu'min wa yukrahu fih wa yabghidu lahu al-kufr wal fusuq. Okey, kat sini dia kata seseorang Muslim itu suka dan berhasrat orang kafir ni terima ajaran Islam dan beriman sebagaimana dia beriman kepada ajaran Islam. Qala alaihi salatu wassalam wa uhibbu linnas ma tuhibbu li nafsika tikanu musliman. Kat sini Nabi bersabda, kasihkanlah kepada manusia sesuatu yang kamu kasihkan untuk diri kamu, kamu akan menjadi Muslim. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Isha Balkis binti Muhammad Arman. Saya daripada kos pengajian Islam Teknologi Maklumat nombor matrik 054028. Poin yang keempat, at-tanafus fil khairi min kamalil iman. Maksudnya, berlumba-lumba melakukan kebaikan adalah di antara kesempurnaan iman. An yamunna alaihi bimithli fadailil ukhrawiyah allati faqah biha ghairi wa yajtahidu an yalhaqahu fiha bal zalik min kamalil iman. Qala Allah Ta'ala wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Bukan daripada tanda kurangnya iman dan bukanlah daripada hasad dengki sekiranya seseorang Muslim itu memohon kepada Allah agar melimpahkan kelebihan-kelebihan akhirat seperti yang didapati oleh orang lain, dan dia berusaha untuk mencapainya. Bahkan itu adalah daripada kesempurnaan iman. Di antara firman Allah, maksudnya, dan untuk memperolehi nikmat kesenangan itulah hendaknya berlumba-lumba mereka yang ingin berebut kelebihan dan kesenangan. Daripada surah Al-Mutaffifin ayat 26. Poin yang seterusnya, Al-Mujtami Al-Fadil Samarati min Samaratil Iman. Maksudnya, masyarakat mulia adalah hasil keimanan.
أن يحمل نفسه على حب خير الناس لأنه إذا أحب كل واحد من الناس لغيره أن يكون مثله في الخير أحسن إليهم وهكذا تصير المحبة بين الناس جميعا وينتشر بينهم الخير ويرتفع الظلم والشر. Dalam hadis ini, Nabi SAW menggalakkan setiap Muslim agar mendidik dirinya mengasihi kebaikan untuk orang lain supaya semua itu menjadi bukti kebenaran iman dan keelokan Islamnya. Kerana apabila setiap individu berhasrat supaya orang lain dapat menikmati kebaikan seperti mana dia merasainya, maka dia akan berbuat baik dan tidak akan menyakiti mereka. Pada masa yang sama, masyarakat akan mengasihi antara satu sama lain dan tidak menyakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Samsuriza. Nombor matrik 052429. Hari ini saya akan menyambung perbincangan hadis yang berkaitan tentang fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Boleh buka kitab buku surat 91. Fiqhul hadis yang keenam adalah al-mujtami' ghairul imani mujtami' anani baghid. Yang bermaksud masyarakat yang tidak mempunyai iman adalah masyarakat yang keji. Idza zubila al-imanu fil qalbi wa intafa kamaluhu intafat mahabbatul khairi lin-nas minan nufus. Jika hilangnya iman dalam hati dan tidak sempurna iman tu, maka hilanglah perasaan dalam jiwa kita ni untuk berbuat kebaikan kepada manusia lain. Asbahan nas zi'ban bashriyah wa fasadat al-hayah wa sadat salmi. Mulalah manusia menjadi serigala dan tata kehidupan rosak dan juga berlakulah kezaliman yang berkuasa. Maksudnya dekat sini, bila dalam hati kita tak ada iman ataupun iman kita tak sempurna, maka kita akan ada rasa perasaan hasad dengki dekat orang lain ataupun cemburu dan kita nak buat perkara yang buruk dekat dia. Sebab tu dekat sini dia cakap manusia ni umpama seperti serigala, akan menjadi serigala. Serigala tu kan perosak. Okay. وَانْتَبَقَ عَلَى مِثْلُ هَذَا الْمُجْتَمِعِ قَوْلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Ketika itu manusia akan ditimpa dengan masyarakat akan ditimpa dengan apa yang telah dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Surah An-Nahl ayat 21. Maksudnya makhluk-makhluk itu mati, bukannya hidup mereka dan tidak mengetahui bilakah masing-masing akan dibangkitkan. Maksudnya adalah wa'afadul hadis, yang bermaksud faedah-faedah yang kita dapat daripada hadis ni. Yang pertama, alif al-hasu ala ittilafu qulubin nas wal amalu ala al-ittizami ahwaluhum. Maksudnya adalah galakan untuk menjinak-jinakkan hati kepada manusia dan beramal untuk memperbaiki diri. Yang kedua adalah al-tanfir minal hasad, menghindari diri daripada hasad dengki. Yang ketiga, jim, al-imanu yazidu wa yanqus. Maksudnya iman bertambah dan berkurang. Taziduhu at-ta'ah wa tanqusuhu al-ma'siyah. Ia bertambah kerana ketaatan dan ia berkurang kerana kemaksiatan. Sekian saja daripada saya. Syukran jazilan. Terima kasih.